Graf gerakan linear. Cara pengiraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Baiklah, sebelum ni kita dah belajar teori tentang graf gerakan linear. Sekarang ni kita nak cari dia punya cara-cara untuk mengira graf gerakan linear. Pengiraan dia macam kita nak cari jarak atau kita cari hala dia dan macam-macam lagi ya. Sekarang ni kita akan mulakan dengan graf sesaran masa, iaitu untuk mencari jarak dan sesaran. Sekarang ni kita fokuskan untuk mencari jarak dan gerak sesaran dahulu. Baiklah. Dia dah beri graf, ya. Dia dah bagi kat y-axis adalah meter dan di x-axis adalah masa. Baiklah. Sekarang ni kita nak cari jarak dahulu. Macam mana kita nak cari jarak? Tengok ikut pada soalan. Berapakah jarak dilalui dalam masa 90 saat? So, awak tengok 90 saat. Sekarang ni dia nak cari jarak. Kalau awak ingat, dia punya teori jarak adalah jumlah jarak yang dilalui lah. So, jumlah maknanya dia guna tambah lah. Baik. So, kita tengok pada 90 saat dahulu. Tengok 90 saat ni dahulu. Sekarang ni tengok dia punya, kita tengok dia punya kecurunan dahululah. First, sekarang ni ingat kita cari 90 saat ni, kita tengok kecurunan yang pertama dahulu. So, daripada kosong hingga ke 100 meter. Nampak tak kecurunan yang pertama dia? So, tulislah 100 meter. Ini kecurunan yang pertama. Dan awak tengok kecurunan yang kedua pula. Di sana. Tengok kecurunan yang pertama. Kecurunan yang pertama ni 100 meter. Awak tulis ni 100 meter. Dan kita boleh tambah. Kemudian awak tengok kecurunan yang kedua. Kecurunan yang kedua ni awak tengok, dia dalam keadaan sifar ya. So, maknanya dia langsung tak bergerak. Masa saja yang berjalan. So, kita kan nak cari masa. Kita nak cari jarak. So, sekarang ni dia berada di jarak yang sama juga 100. Dia diri keadaan rehat dan tidak bergerak. So, dia kosong. Nampak? Dia tak bergerak kan? Dia sama juga yang tadi. So, tulis kosong meter untuk kecurunan yang kedua. Okey. Dan lihat pula pada kecurunan yang ketiga. Kecurunan ketiga ni dia daripada 100 meter. Dia jalan lagi sebanyak sejauh 50 meter. Nampak tak? 100 tolak 50 jadi 50. So, tulis sini 50. Maknanya dia bergerak lagi. Ya dalam jarak 50 meter. Tulis sini 50 meter. Kau buat totalkan 100 tambah 0 tambah 50. So, jawapan dia adalah 150 meter. Ini adalah jarak dia. Sekarang ni kita nak cari sesaran pula. Jadi jarak. Jarak ni awak hanya perlu tambah laluan dia. Awak perlu tambah laluan yang dilalui. Untuk sesaran pula, andai kata kalau kecurunan dia jadi positif, awak tambahkan saja. Kalau kecurunan dia negatif iaitu menurun, awak guna tolak. Sebab ni sesaran. Sesaran dia kira ada positif dengan negatif. So kalau dia punya graf dia positif, awak guna tambah. Kalau dia menurun, awak guna negatif. Okey. Ini persoalan balik. Berapakah sesaran dalam masa 90 saat? Okey. First awak tengok macam tadi. Awak tengok kecurunan yang pertama dia dalam keadaan positif. So, tulis saja lebih. 100 meter tambah. Dan biasa tengok kosong. Saya tadi juga kosong. Sama juga kosong. Okey. Sekarang ni awak nampak
sekarang ni dia jadi keturunan dia menjadi negatif. So, awak tulis kat sini. Tolak 50 meter. So, jawapan dia untuk sasaran adalah 50 meter. Faham ya? So, dia ada beza. Jadi beza ya, jarak dengan sasaran ada beza. Baiklah. Next question. Okay. Sekarang ni, tengok pada soalan seterusnya pula. Dia bagi berapakah jumlah jarak yang dilalui. Jumlah jarak. So, maknanya adik-adik kena kira semua jarak yang dilalui. So, totalkan je lah. Jadi tadi kita dapat yang ni adalah 100 meter. So, keturunan kedua dia pula 0 meter sebab dia tak bergerak. Okay. Keturunan yang ketiga ialah 50 meter. Kenapa dapat 50 meter? 100 meter tolak dengan 50 meter. Nampak tak? Dia kat sini. Tolak dapat 50 meter. Dan keturunan yang keempat 0 meter. Dan yang terakhir adalah 50 meter. Sebab dapat 50 meter. Daripada sini ke sini ada 50 meter. Nampak tak? Tengok sini 50 ni. Tengok ni 50 ni. Okay. 50 ni. Sampai sini nampak? Sama 50. Okay. So. Dah dapat jumlah keturunan. Dah dapat jumlah jarak keturunan dia. Cuma perlu tambahkan saja. 100 meter. Tambah 50. Tambah dengan 50. Okay, ini saya tak marah sebab tak tahu dah sebab dia kosong. Kita nak cepatkan lah. Okay, so, jumlah dia adalah 200 meter. Alright. Dan seterusnya, untuk soalan seterusnya adalah berapakah sasaran? Macam tadi juga, kalau kita nampak kalau graf tu kalau keturunan dia positif, tambah. Kalau keturunan dia negatif, awak tolak. Okey. Berapakah sasaran akhir? Alright. So, kita tadi juga awak tengok pada awal. Tengok keturunan pertama adalah 100 meter. So, awak tulis 100 meter. Okey. Dan kosong tak payah masuk. Tak apa nak masuk pun tak apa. Okey, dan awak nampak ni, dia jadi turunannya dia negatif. So tolak. Okey, dan kedua tengok turunan seterusnya kosong tak payah masuk. Okey, yang terakhir keturunan dia menjadi negatif juga. So dia menurun. So jumlah dia jadi 0 meter. Okey. Kalau nak jadikan cerita, okey. Kalau untuk jumlah jarak, okey. Sekarang ni kita tengok contoh dia, orang ni dia kalau jarak dia first dia jalan sebanyak sejauh jarak 100 meter dengan mengambil masa 20 saat. Kemudian beliau berada keadaan rehat. And then dia berpatah balik mengambil jarak sebanyak 50 meter dalam masa 30 saat. Dan dia berada di keadaan rehat. Dan dia meneruskan perjalanan dia pada saat 110 dengan mengambil masa 20 minit. Dia bergerak dalam masa 50 meter. Okey, itu adalah cerita jumlah jarak lah. Okey, cerita untuk sasaran akhirnya. Okey, kalau awak tengok balik dengan butek ataupun awak refer balik video cikgu sebelum ni, sasaran akhirnya adalah
Sasaran akhir ni, sasaran adalah lintasan yang terpendek. Okay, kalau awak tengoklah pada graf ni kan. Okay, daripada dia berjalan, awak tengok okay, macam sasaran akhir ni awak tengok graf yang terakhir. Nampak tak dia berada di dalam keadaan mana, dekat mana awak tengok ni. Okay. Ini adalah sasaran akhir dia. Okay, awak tengok graf dia, ni adalah sasaran. Okay, so maknanya kalau sasaran ni awak dari awal sampai akhir. Awak tak perlu ikut dia punya laluan je ni. So, sasaran ni ibarat awak daripada titik sini nak ke titik sini. Nampak tak? Nak sini ke sini. So 0 meter. Dia tak perlu nak lalu semua ni lah. Dia ni perlu direct saja. Maknanya dia tak perlu bergerak mana-mana lah. Kalau nak senangkan cerita dia. Okay, faham ya? Ada beza. Right. Teruskan soalan seterusnya. Baiklah, ini adalah satu lagi contoh. Benda yang sama juga, jarak dan masa, dan kita perlu cari jarak. Jadi sekarang ni kita cari jarak dengan sasaran saja. Okey, fokus yang tu je Kita tak cari masa, kita cari jarak dia je. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Berapakah jarak perjalanan dalam masa 9 saat? Okey, awak tengok pada 9 saat kat sini, maknanya kita perlu cari dia punya jarak daripada awal sampai ke 9 saat ni saja. Jawab pergi 13 pula. Dia kata ni sampai 9 saat dia. So 9 saat je lah. Okay. First, jumlahkan yang pertama dulu. So sini kita nampak dia adalah kecurunan pertama 4 meter. Okay. Dan kecurunan kedua pula, awak nampak tak? Dia 2, 4 dan 6. Nampak tak? Negatif ni, untuk sejarak, awak tambahkan ya. Walaupun awak nampak ni negatif, mesti awak akan tambah. Sebab apa awak nak cari jarak? Jarak tak ada tolak ya. Jarak tak ada tolak. Okay, so, tambahkan. So, dekat sini, daripada, okay, untuk kecurunan yang kedua ni, kalau awak jumlahkan dia akan jadi 6 meter. 4, tambah lagi 2 meter. Okay, ini untuk jarak ya. Jarak awak akan tambah. Okay, dan tengok balik. Dan awak tengok kecurunan yang ketiga ni pula. So, dia tidak bergerak. Langsung dia tak bergerak, so dia kosong. Dia tak bergerak. Sebab ni dia ada keadaan rehat. So, dia 0 meter lah. Masa berjalan, tapi dia tak, orang ni tak bergerak. So, 0 meter. Masa tengok sebelum ni, dia positif. Sebab dia bergerak, so dia jadi 4 meter. Dan yang ni pula, dia pun bergerak. Tapi dia kadang mengundur lah. Tapi still bergerak. Nampak tak? Okay. So 6 meter. Dan ni dia bergerak 0 meter. Okay, itu sajalah. So, berapa je punya jawapan dia? Untuk nombor 1. Untuk jawapan nombor 1. Tambahkan je semua. Totalkan je. 4 meter. Tambah 6. Tambah 0. Okay, so jawapan dia adalah 10 meter. Senang je. Yang kedua pula. Okay, yang kedua. Dia suruh cari sasaran. Macam tadi. Okay, tapi sasaran ya. Sasaran dia ada tolak. Kalau graf tu dalam keadaan positif, awak tambah. Kalau kecurunan tu dalam keadaan negatif, awak tolak. Okay. Okay, benda yang sama. Okay. Berapakah sasaran dalam masa 9 saat? Okay, tengok balik. First, dia dalam keadaan positif. Betul? So, awak tambahkan dia. Dia dalam keadaan positif. So, dia adalah 4 meter. Tambah dengan, okay, nampak tak? Sekarang ni, kecurunan dia menjadi negatif. Sebab dia mengundur. Mengundur ataupun dia dalam keadaan negatif.
So, tolak dengan 6 meter. So, jawapan ni berapa? 4 tolak 6. Dan dia adalah negatif 2 meter. Okay. Nampak tak? Kalau awak tengok graf ni pun, kat sasaran dia ni pun nampak 2 meter juga. Negatif 2. Nampak tak? Sama je. Faham Okay, next. Untuk soalan yang ketiga pula. Berapakah jumlah jarak perjalanan? Okay. Sekarang ni kita tengok pada soalan nombor 3. Berapakah jumlah jarak perjalanan? So, kita nak cari semua jumlah perjalanan dalam graf ni. So, awak dah dapat dah yang kecurunan pertama 4 meter, kecurunan kedua 6 meter. Yang ketiga, kecurunan ketiga pula dia dalam keadaan sifar. Okey, sekarang ni kita nak cari kecurunan yang keempat pula. Okey, dia bermula daripada negatif 2 hingga dia berjalan ke versi 6 meter. Okey. Sekarang ni ingat dia dalam jarak. Sekarang ni kita cari jarak. So, apa tambahkan? Kamu ambil 6 dan kamu ambil ni juga. Tambahkan dia. So, dekat sini kecurunan ni dia menjadi 8 meter. Okey. Yang ni jangan tolak ya. Ni cari jarak. So, awak jangan tolak ni. Sebab kita cari jarak. Jangan tolak 2. Tambahkan 2. Sebab kita nak cari jarak. Okey, kalau nak senangkan cerita, first Ali dia contohlah, bagi contoh Ali lah. Okay. Contoh Ali, dia daripada 0 meter dia bergerak ke 4 meter dalam masa 2 saat. Kemudian dia mengundur sebanyak 6 meter. Dan kemudian dia dalam keadaan rehat mengambil masa 3 saat. Kemudian dia sambung perjalanan dia sejauh 8 meter dengan mengambil masa 4 saat. Okey, nampak So, jumlahkan saja semua ni. Sebab kita nak cari jarak. So, tak jumlahkan semua sekali. 4 meter campur dengan 6 meter campur dengan 6 meter. Okay, campur kosong, tak payah, tak apa, nak letak tak apa, tak apa. Campur dengan 8 meter. Okay, so jumlah dia 4 campur 6, 10, 8, 18. Okay, nampak tak So, nombor 3, jumlah jarak adalah 18 meter. Okay. Dan akhir sekali, soalan yang nombor 4, dia suruh kita cari sasaran akhir. Okay. So, soalan keempat dia suruh cari sasaran akhir. Okay. Sekarang ni kita dapat semua jarak lah. Okay. Sekarang ni kita nak cari sasaran pula. Jarak dengan sasaran, sekali saya beritahu berbeza ya. Okay. Kalau sasaran macam tadi, kalau awak nampak dia keadaan positif, dia punya kecurunan dia positif, awak tambah. Kalau kecurunan dia negatif, awak tolakkan dia. Okay. So, first kita tengok kecurunan pertama untuk sasaran. First, dia punya kecurunan dia dalam keadaan positif. So, tambah 4 meter tambah. Okay. Next, kita tengok. Nampak tak? Dia menjadi sasarannya jadi negatif. So, tolak 6 meter. Kemudian, dia keadaan rehat. 0 meter tak perlu tambah. Tambah boleh, tak nak tambah tak boleh.
Okay, dan terakhir, nampak tak? Dia naik. Dia dalam keadaan positif. 8 meter. So, jumlahkan dia. 4 tolak 6 jadi negatif 2. Negatif 2 tolak tambah dengan 8 meter menjadi 6. So, jawapan dia adalah 6 meter. Jumlah sasaran. Nampak ya? Ada beza ya. Sasaran ada beza. Jarak ada beza. Sasaran dia ada positif untuk kecurunan positif dan negatif untuk kecurunan negatif. Okey. Okey. Last. Benda yang sama juga. Kat ni berapakah jumlah jarak perjalanan? Kita biasa awak jumlahkan jarak, jumlahkan kecurunan dia. Okey, sekarang ni kosong 8 meter. Okey, kecurunan kedua dia dalam keadaan rehat. So 0 meter. So kecurunan yang terakhir dia ambil 5 meter. So, nombor 1. Jumlahkan dia. 8 tambah 5. Ingat. 13 meter. Okey. Okey. So, soalan yang kedua pula. Macam tadi. Cek sasaran. So, tengok pertama. Pertama, di dalam keadaan apa? Negatif. Nampak badan menurun. So, buat tulis. Negatif 8 meter. Tambah dengan 0 meter. Tak bergerak. Tak letak boleh. Tak nak letak boleh. Nak letak pun boleh. Tak nak letak pun boleh. 0 meter ni. Okey. Dan kedua, tengok. Dia dalam keadaan positif. So, awak tambah 5 meter. Jawapan ni berapa? Negatif 3 meter. Senang kan? Nampak? Okay. Untuk tips, kalau awak nampak je sasaran, jawapan dia kemungkinan ada negatif, kemungkinan jawapan dia positif. Kalau jawapan dia negatif, jangan lupa letak negatif. Okay. Jarak saja yang jawapan dia automatically semua positif. So, jadi beza jarak, dia ada beza dengan sasaran. So, awak kena ingat tu. Ada beza. Sasaran, mengikut graf. Kalau graf tu dalam keadaan positif, dia menjadi positif. Kalau di dalam kecurunan negatif, awak tolakkan dia. Faham ya?